Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah kan wa lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah yang mengikuti kuliah online saya As-Siyahah, dan kepada pendengar lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kuliah As-Siyahah. Kita bersiar-siar menuju kepada tajuk-tajuk yang menarik yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tanpa melengah lagi, terus kepada tajuk yang akan saya bicarakan. Yang kemarin kita menyentuh tentang uzlah, iaitu satu proses mengeluarkan seseorang daripada masyarakat yang rosak, sama ada rosak penyakit, rosak akhlak, rosak akidah, ataupun wabak yang sedang berlaku, yang kita sebut hari ini lah kuarantin. Dan kita dah bagikan uzlah tu bagi dua bahagian, syariah dan sulukiyah. Dan sulukiyah ada tiga nama, sulukiyah, ijtihadiyah dan juga sufiyah. Dan kontemporarinya yang sekarang ini menggunakan uzlah sufiyah. Kita dah terangkan lebih kurang maksud lebih kurang. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai kelebihan azan, memanggil orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana azan ini mula difardukan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi ketika ingin menunaikan salat. Maka ada perbincangan antara para sahabat untuk bagaimana memanggil manusia. Ada yang mencadangkan supaya menggunakan lonceng, di mana mereka mengatakan itu sama seperti Nasrani. Ada yang mengatakan kita gunakan trompet, ada yang mengatakan itu sebagai Yahudi, dan ada yang pendapat yang hampir-hampir diambil ialah kita menggunakan api membakar, kerana asapnya tu naik ke atas, dapat dilihat dari jauh, lebih jauh daripada kedengaran dan sebagainya. Maka akhirnya pendapat tu ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah cadangkan kita pakai suara manusia. Maka dicadangkan ketika itu hanya menyebut as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, menggunakan suara Bilal kerana suaranya lantang. Jadi pada mulanya menggunakan as-salatul jami'ah. Kemudian selang beberapa waktu, selepas beberapa hari, ada mengatakan keesokan hari selepas Bilal menggunakan lafaz as-salatul jami'ah, Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seseorang dalam tidurnya yang membawa loceng. Maka dikatakan pada orang itu, berikanlah loceng itu kepada saya. Kata orang tu, buat apa kamu nak loceng ni? Loceng ni saya nak gunakan untuk memanggil orang ibadah pada Allah. Kata orang tu, jangan pakai loceng, aku ajar kau lafaz apa yang harus kau sebut. Maka orang tu pun mengajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai akhir azan kita dengar hari ini. Maka dia pun tersadar daripada mimpinya, terus menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan mimpi itu sebagai ru'ya salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Maka dia pun minta supaya Abdullah bin Zaid ini mengajar kepada Bilal untuk memanggil manusia ketika masuk waktu azan, waktu salat. Maka Abdullah bin Zaid pun mengajar kepada Sayyidina Bilal lafaz-lafaz ni yang dia dapat dari mimpi. Dan Rasulullah mengatakan orang tu yang datang dalam mimpi kau itu adalah Jibril alaihi salam. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan azan ni kali pertama, maka Sayyidina Umar terus terperanjat kerana beliau pun mimpi lafaz-lafaz yang sama. Ini dua orang dapat mimpi yang sama, Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Zaid, tentang mimpi yang diajar oleh para malaikat, iaitu malaikat Jibril. Maka itulah puncanya, mulanya azan dengan lafaz-lafaz ini. Bukanlah ianya daripada Sayyidina Bilal yang dapat mimpinya sendiri, tak. Mimpi Abdullah bin Zaid dan mimpi Sayyidina Umar, bukan mimpinya Sayyidina Bilal. Jadi Bilal terus laungkannya. Maka para sahabat bila mendengar yang semalamnya as-salatul jami'ah, tapi hari ini ada lain, maka mereka pun tahulah kemudian ia adalah
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendekkan cerita, ia berlaku pada satu hijrah ketika di Madinah. Baik, kita tinggalkan sejarah sedikit, kita pergi kepada ruang-ruang keadaan-keadaan yang diizinkan dalam syarak untuk melaungkan azan selain pada waktu solat. Jadi saya kumpulkan sini ada 25 keadaan, di mana 20 yang pertama adalah sunnah. 20 yang pertama sepakat oleh alim ulama kita, ianya sebagai satu sunnah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya, mazhab Syafi'i. Dan lagi 5 yang selepasnya ada sedikit ikhtilaf antara ulama-ulama kita, tapi namun atas dasar galakan boleh, kerana masih ada imam-imam yang menyokong. Baik, yang kali pertama yang tak ada syak lagi, keempat-empat mazhab menerimanya pandangan ini, ialah melaungkan azan selain daripada waktu solat ialah ketika bayi yang lahir. Bayi yang baru lahir disunnahkan kita azan pada telinga kanannya dan qamat pada telinga kirinya. Tak kira bayi lelaki atau bayi wanita, boleh kita azankan dan ikamatkan. Dahulu kita dengar kalau untuk bayi lelaki azankan, untuk bayi wanita qamatkan. Tidak, bayi muslim lelaki ataupun perempuan diazankan telinga kanan, dikamatkan telinga kiri. Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan demikian, insya-Allah terpelihara daripada Ummus Subyan. Lafaz Ummus Subyan bermakna ibu bagi kanak-kanak. Jadi baru kita tahu yang mana ibu bagi kanak-kanak ini jenis syaitan. Jenis syaitan yang suka mengganggu kanak-kanak orang-orang Islam. Maka itu hari ini kita dapati nama Ummus Subyan dalam masyarakat kita ialah Pontianak. Pontianak adalah syaitan yang ganggu anak-anak. Sejak ibu mengandung mau melahirkan, dia sudah mula nak ganggu untuk mengambil bayi tersebut, sampailah bayi itu lahirkan. Dengan adanya azan dilaungkan ke telinga, bayi tersebut insya-Allah terselamat daripada rantaian untuk menangkap bayi atau mengganggu bayi tersebut. Itu yang pertama. 4 mazhab kita sepakat ia adalah sesuatu yang sunnah. Maka bahagian yang kedua dan seterusnya, Hambali dan Maliki tidak setuju. Mereka mengatakan azan hanya ada 2, azan waktu masuk waktu salat dan azan di telinga bayi. Namun ada ikhtilaf juga, setengah-setengah pada mazhab, imam-imam mazhab ini ambil sedikit daripada mazhab Syafi'i sana dan sini. Itu ikhtilaf biasalah. Yang kedua, disunnahkan untuk azan di telinga kanan orang yang dalam kerunsingan fikiran. Orang yang ada kerunsingan fikiran, tengah runsing-runsing, tak tentu hara, digalakkan, disunahkan orang lain azankan ke telinga kanan dia. Yang ketiga, juga diazankan di telinga kanan orang yang dalam kebingungan. Ini bingung dengan runsing ada beza sikit. Kerunsingan ni tak tentu hara jadi dia, tapi bingung ni dia kena buat, dia kena ambil salah satu, dia tak tahu mana satu. Dia bingung, dia bingung tu boleh mudaratkan dirinya. Maka digalakkan azan dulu kat telinga dia agar kebingungan tu hilang. Yang keempat, sama, telinga kanan orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah betul-betul, maka digalakkan kita azankan telinga kanannya supaya syaitan tak ganggu dalam kemarahan dia. Sebab bila seseorang tu marah, syaitan senang menyerap. Sebab bila tengah sedang marah, api kita membara, maka api ini senang masuk kepada api. Syaitan masuk ke dalam diri orang sedang marah dan ganggu. Sebab itu orang yang membunuh tak akan membunuh melainkan dalam keadaan marah. Orang yang hasad, dengki semua marah, syaitan masuk. Jadi bila orang dengki nak jatuhkan orang, nak tu semua kerana marahnya tu, syaitan masuk. Jadi bila orang tu marah, digalakkan seseorang azankan kat telinga kanan dia supaya marahnya terkawal, tak diganggu syaitan. Supaya marahnya terkawal. Itu yang keempat. Yang kelima, di telinga kanan orang yang pitam atau pingsan. Orang yang pitam atau pingsan, digalakkan kita azan kat telinga kanan dia. Ini memang ada dalam syarak. Ini sepakat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengadakan sampai 20. Ada yang mengatakan 21, ada yang 20. Membolehkan keadaan itu, dibolehkan azan selain daripada waktu solat. Selain pada waktu solat. Baik, itu yang kelima.
Yang keenam, azankan kepada telinga kanan orang yang jahat. Orang yang jahat ni, mana dia nak melakukan sesuatu yang tak baik, sesuatu yang merosakkan, yang merosakkan suasana, merosakkan silaturahim, orang jahat, kita digalakkan azan kat telinga dia. Dan yang ketujuh, sama, tetapi bukan orang, binatang yang jahat, binatang yang ganas, yang garang, yang buas, yang boleh mencederakan kita, membahayakan manusia, azankan dalam suasana tu. Bukan telinga kanan binatang tu, bukan, tak perlu kiri kanan. Bermakna bila binatang tu dah ada mengganas, membuas, azan saja di situ. Digalakkan, disunahkan melakukan azan kerana binatang-binatang semua mengenal apa tu azan. Yang ke-8, telinga kanan orang yang tenggelam dalam kecintaan yang merosakkannya. Sebab orang yang jatuh cinta ni ada dua jenis. Satu, cinta yang positif, yang membina dirinya, cintanya disambut, cintanya diterima, maka dia menjadi orang yang positif, yang bagus, dapat membina dirinya. Namun ada jenis cinta yang tak disambut, tak dibalas, maka cinta tu makin lama makin mendalam, makin mengesan, sehingga merosakkan penghidupan dia. Orang seperti inilah kita digalakkan azan kat telinga dia tiap kali kita berjumpa, supaya khayal dan khurafat untuk merosakkan dirinya tak timbul. Sebab tu banyak orang membunuh diri, mencederakan diri kerana diganggu syaitan ketika cinta tak dibalas. Jadi orang yang tenggelam dalam cinta yang merosakkan, disunahkan azan di telinga kanan. Yang ke-9, di telinga kanan orang yang sedang dalam ketakutan. Dia dalam keadaan ketakutan, tak kisah panik apa saja jenis-jenisnya, dia tak boleh nak kontrol dirinya, ketakutan amat sangat, digalakkan seseorang azankan kat telinga kanannya supaya ketakutan itu dapat hilang. Yang ke-10, digalakkan azan ketika orang itu sesat berjalan. Ini bukan kat telinga kanan, dia sendiri azan bila dia sesat jalan. Tengok tak boleh keluar, pusing-pusing tak jumpa jalan keluar, pusing-pusing tak jumpa. Biasanya ni waktu maghrib lah. Orang-orang yang suka berjalan waktu maghrib mudah disesatkan jalan kerana syaitan sedang berkeliaran ketika itu. Maka digalakkan orang seperti ini kalau sesat, laungkan azan, insya-Allah jumpa jalan keluar. Yang ke-11, orang yang dirasuk syaitan. Syaitan masuk kat dalam tubuh badan dia, sama ada dia sedar ke tak sedar, dia berkata-kata perkara yang kita tak faham, atau tak berkata-kata tapi kita pasti syaitan dah masuk kat badan dia, azankan. Dia mengaku yang masuk dalam tubuh dia wali lah, dia mengaku yang masuk dalam tubuh dia wali songoh lah, apa semua, azankan kat telinga dia. Itu syaitan yang masuk. Wali-wali Allah tak masuk dalam tubuh badan manusia. Azankan kat telinga dia, insya-Allah. Yang wali-wali songoh tu semua akan lari cabut, kerana itu bukan wali songoh, itu syaitan yang ganggu. Baik, itu yang ke-11. Yang ke-12, sebelum bermusafir, sebelum keluar bermusafir, digalakkan azan. Ada dua cara. Satu cara ialah selepas ditunaikan solat sunat safar, persediaan semua dah dilakukan, betul-betul nak keluar rumah, azan. Lepas azan tu barulah dia keluar rumah. Satu. Cara kedua, lepas dia dah keluar, orang yang duduk dalam rumah tu yang tak pergi, tak ikut sama kaum lelaki, azan. Ini diamalkan dulu bila orang-orang yang nak pergi haji kat kapal. Bila kapal dah mula bertolak, bila orang pergi haji naik kapal bertolak, bila betul-betul tali kapal tu dilepaskan saja, ada orang azan yang dekat haba tersebut, laungkan azan, terpisahnya. Ada pula yang azankan tu orang yang belayar tu sendiri azan, tak peluang. Yang penting ada azan ketika musafir. Ini tak dapat dilakukan ketika kita naik kapal terbang, keadaan tak sama. Itu yang ke-12. Yang ke-13, sebelum mula berperang. Sebelum mula berperang. Ini semua kita ambil ni daripada kitab-kitab fikih, terutama sekali kitab Panduan Ilmu Fikih Syekh Umar Al-Khatib, dan juga beberapa daripada Fiqh Islamiyah wa Adillatuh, iaitu Dr. Abu Wahbah Zuhaili, daripada kitab ni. Dan ada lagi kitab-kitab lain kita combinekan, jadi semua ada 25 keadaan digalakkan kita melakukan azan sebelum berperang. Yang ke-13. Yang ke-14, ini terkenal, masyhur, iaitu sebelum azan Jumaat. Sebelum azan Jumaat digalakkan ada lagi satu azan. Siapa yang aturkan ni? Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Rasulullah Jumaat hanya satu azan.
lepas laungan azan masuk waktu, terus Rasulullah akan naik khutbah. Rasulullah akan beri salam dahulu, baru dia azan, baru khutbah. Begitu caranya. Rasulullah masuk ke masjid, Rasulullah beri salam, Rasulullah duduk, azan waktu, masuk waktu. Tetapi berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bila pada zaman Sayyidina Osman, dia lihat perlu adakan satu azan untuk tutup kedai, untuk melaungkan, memberitahu supaya kedai-kedai dah boleh tutup lebih kurang 1 jam sebelum Jumaat dilaungkan azan. Maka kedai-kedai dah boleh tutup supaya memberi persiapan orang-orang yang peniaga ni bersihkan diri, bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Maka azan pertamanya pemberitahuan, azan keduanya masuk waktu. Tradisi itu diteruskan oleh imam-imam sampailah pada negara-negara yang bukan Islam termasuk Singapura. Maka diolahkan keadaan di mana diatur azan pertamanya masuk waktu, azan keduanya formality. Kerana kita nak kekalkan sunnah Khulafa' Rashidin, sunnah Sayyidina Osman. Dan Osman ni ada mengamalkan ini termasuk bukan bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Khulafa' Rashidin termasuk sunnah. Alaikum sunnati wa sunnatul Khulafa' Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnahku dan sunnah-sunnah Khulafa' Rashidin. Khulafa' Rashidin banyak mengadakan sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan. Jadi itu yang terkenal, iaitu yang ke-14 sampai hari ini kita amalkan 2 kali azan pada Jumaat. Pengasasnya, pengaturnya, penyusunnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dapat pahala sampai hari ini, jasa beliau. Yang ke-15 ketika kebakaran berlaku. Bila berlaku kebakaran, digalakkan seseorang tu azan kena. Ada yang uruskan tentang barang-barang atau selamatkan diri, kemudian ada orang yang uruskan untuk azan. Ini ada dalam kitab-kitab fikih kita. Malah ada kejadian berlaku di kampung lama di Singapura dahulu, kawasan Gelang dahulu, satu kawasan berhampiran dengan Gelang. Kawasan rumah tu semua habis, satu rumah saja, tak apa-apa langsung. Maka pihak investigation, polis, bomba tanya-tanya, apa kau lakukan? Semua kawasan ni semua habis, tapi rumah kau tak apa-apa. Tuan rumah mengatakan, dia seorang kiai, seorang ustaz. Dia mengatakan, saya tak buat apa-apa. Yang saya belajar dulu, bila nampak kebakaran, azan dulu. Bila saya azan, tengok api tak masuk kat rumah saya. Maka itulah keberkesanan. Dan ada hadisnya, فَإِذَا رَأَيْتُمُ النَّارَ فَكَبِّرْ. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang mengatakan, apabila kamu melihat api menjilat, menyerang kamu, takbirlah kepada Allah. Jadi ulama tafsirkan takbir azan. Baik, ketika kebakaran berlaku. Yang ke-16 ketika banjir besar. Bila banjir datang mengganggu, selain pada kita uruskan yang penting nyawa kita, selamatkan daripada bahaya orang-orang yang tertentu, naik ke tempat yang tinggi, laungkan azan. Tak mustahil dengan kuasa Allah air itu boleh keluar balik dari tempat tu. Itu yang ke-16. Yang ke-17 puting beliung. Bila puting beliung mengganggu satu kawasan, pastikan ada orang di situ, laungkan azan. Sebab itu adalah satu sunnah. Kejar kepada sunnah. Apa jadi kemudian serah pada Allah. Kejar amalan sunnah tu. Yang ke-18 sama juga gempa bumi. Bila gempa bumi, tempat tu ada gempa, maka digalakkan azan dan selamatkan diri. Atau mengatakan selamatkan diri dulu, dah dapat tempat yang agak stabil, laungkan azan. Dan ada amalan-amalan tradisi dahulu selepas azan, sujud ke tanah, iaitu merendah dirikan kepada Allah. Dan itu semua adalah cara-cara yang baik ketika gempa bumi. Ke-19 ketika berada dalam rumah seekor ular. Ini ada hadis Nabi, apabila kamu melihat ada seekor ular di rumah salah seorang di antara kamu, hendaklah dia azan dahulu dan jangan membunuhnya. Rasulullah tak kasih kita bunuh terus. Nampak ular kat rumah, wah marah kita, wah ni dari mana boleh masuk ni, aku geram terus naik panas baran. Tak boleh, tak digalakkan. Nampak ada ular, azan dahulu. Sebab ular adalah antara makhluk yang banyak kalinya diserap, atau kejadiannya adalah kejadiannya syaitan. Ia adalah kesurupan, atau ia adalah jelmaan syaitan. Syaitan bila dia dicampakkan daripada alam ni, dia masuk ke alam dunia, dia masuk dalam bentuk ular. Kalau jin-jin pun ada dalam bentuk ular, biasanya berwarna hitam dan kilat.
itu adalah jenis-jenis jin, maka tak digalakkan kita membunuh langsung. Dia adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada pada alamnya. Bila kita laungkan azan, insya-Allah dia akan tahu, dia berada di tempat yang salah, dia akan tahu mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi tetapi selepas kita azan, ular tu tidak keluar, maka barulah kita tahu itu binatang 100%. Dia adalah binatang, maka barulah boleh bunuh, atau mengejarnya supaya dia keluar daripada kawasan rumah kita. Ada yang berpendapat boleh bunuh kerana syariat membolehkan membunuh beberapa binatang termasuk ular. Itu 19. Yang ke-20, kawasan yang dikuasai oleh syaitan. Kita dah tahu kawasan itu ada syaitan. Kita nak masuk kerana ada beberapa keperluan di situ, maka disunnahkan laungkan azan dahulu, kerana syaitan itu selalu mengganggu manusia. Ini ibarat seperti masuk kawasan rumah haunted, rumah-rumah kosong, rumah yang tak dimakmurkan. Kita nak makmurkan rumah tu terbiar begitu lama, dan kita tahu kalau kita masuk nak makmurkan, syaitan dah duduk lama. Ada hadis, setiap rumah yang ditinggalkan 40 hari, Allah izinkan syaitan masuk gunakan tempat tu. Ada hadis yang sama, katil yang tak digunakan 40 hari akan baringlah di atasnya syaitan-syaitan. Itu ada hadisnya 40 hari. Jadi sebab itu digalakkan kita bila masuk ke rumah-rumah yang lebih pada 40 hari, azankan dahulu. Tak jumpa dalam hadis Nabi atau ayat Quran mengatakan masuk rumah baru azan. Tak ada. Setiap kali masuk rumah baru azan, tak ada. Tapi yang inilah dia ambil kalau kita rasa syaitan dah ada, kerana dah lebih pada 40 hari kosong, kemungkinan syaitan ada, maka sebab itu ulama membolehkan masuk rumah baru, laungkan azan berdasarkan kawasan yang diyakini ada syaitan atau diragui ada syaitan, boleh laungkan azan. Kita masuk rumah baru, kalau rumah baru tu siap tak sampai 40 hari, tu tak perlu, pasal belum dimasuki syaitan. Tapi kawasan tu mungkin dah ada syaitan sebelum tu kita. Jadi bagus jadikan tradisi masuk rumah baru terus laungkan azan sebagai salah satu berjaga-jaga. Itu yang ke-20. Maka 20 ini muktamad inda Syafi'iyah, ulama kita semua bersetuju, walaupun kitabnya berlainan. Syekh Umarnya ada sedikit sana, Fiqhul Islam ada sikit-sikit saya ambilkan. 20 ni tak ada keraguan, kerana ia adalah sesuatu yang ada sunnahnya. Baik, selepas 20, sekarang kita masuk ke 21. Yang ke-21 ini ialah sebelum menutup papan long. Sebelum menutup papan long, digalakkan azan, baru tutup papan long bagi mayat yang telah kita kebumikan. Yang ini muktamad mengikut mazhab Syafi'i, ditolak, tak termasuk sunnah. Tak termasuk sunnah mazhab Syafi'i. Ini asalnya daripada mazhab Hanafi yang lama. Mazhab Hanafi yang lama mengamalkannya, kerana Imam Abu Hanifah mengatakan, aku kiaskan hadis Nabi, barang siapa yang baru dilahirkan, azankan kepadanya. Jadi perkataan dilahirkan, diazankan, maka Imam Abu Hanifah kiaskan. Ini kalau lahir kat dunia azan, maka lahir kat barzah pun azan. Imam Abu Hanifah kiaskan, mengambil kias daripada situ. Maka mazhab Hanafi pada awal-awal zamannya semua mengamalkan azan sebelum menutup kain papan long. Tapi selepas mazhab Syafi'i berkembang dan ulama-ulama Syafi'i membuat tarjih terhadap pendapat-pendapat fikihnya, dan mereka sepakat satu ketika yang selepas tu yang agak lama, sepakat tidak ada sunnahnya azan sebelum tutup papan long, maka mazhab Hanafi pemula undurkan sedikit-sedikit. Tapi hari ini masih ada lagi yang mengamalkan, bukanlah larangan, masih dikatakan perkara baik, mengingatkan orang lafaz-lafaz Allah, dan dia termasuk perkara yang bukan larangan. Baik, itu adalah yang ke-21, iaitu mengalungkan azan sebelum menutup papan long. Yang ke-22, ketika koma. Ketika koma, iaitu orang yang tak sadar diri dah, bukan orang berminggu-minggu, kerana berbulan-bulan. Orang seperti ini sepatutnya kita laungkan azan di telinga kanannya, dan kita udukkan dia
pada anggota wuduk dengan membasahkan kain tualah basah atau kain basah, sapukan ke anggota wuduk dan bisikkan ke telinganya. Tadi atau sekarang ni saya nak azan untuk zuhur, ya. Jadi bila dah habis azan, sebut lagi, saya baru habis azan zuhur, awak tunaikanlah solat zuhur dengan cara awak. Beritahu dia. Masuk asar, buat lagi. Masuk maghrib, buat. Ini ada kesannya. Ada orang-orang yang terkena komah, doktor ramalkan beberapa bulan, tapi dalam seminggu saja dia dah sadar. Kerana kita galakkan anaknya azan di telinga bapaknya, maka ada kecergasan. Sebab orang dalam koma ni dia ganggu syaitan teruk, dia sudah hilang diri dia nak sadar balik dah susah. Syaitan suka menyusahkan kita, Allah suka menyenangkan kita, syaitan suka susahkan kita. Maka bantuan orang-orang hidup, azankan kat telinganya, syaitan semua lari. Syaitan dan azan ni kontradik. Syaitan dengan azan kontradik. Bila ada azan, syaitan lari sampai terkentuk-kentuk, terburai-burai isi perut dia dengan azan. Tapi azan yang macam mana? Azan orang yang daripada lubuk hati mengagungkan Allah. Bukan azan orang yang nak dengar suara merdu. Tapi bukan demikian. Nak mengagungkan kalimah Allah, baru kena pada syaitan. Itu yang keberapa? Yang ke-21. Yang ke-21. Yang ke-22, orang yang terkena penyakit kronik atau wabak, digalakkan azan pada telinga orang yang sakit seperti ini. Mudah-mudahan ada kesembuhan yang segera atau barakah. Tapi itu urusan Allah. Yang penting kita lakukan azan pada tempat-tempat yang kritikal seperti ini. 1, 22, 23. Baik, 23, mengejutkan orang dari tidur sebelum waktu subuh. 23, mengejutkan orang dari tidur sebelum waktu subuh. Ini diamalkan masih lagi di pesantren-pesantren, pondok-pondok pendalaman masih amalkan. Sebelum subuh 1 jam sebelum tu, tujuannya mengejut orang supaya bangun siap-siap untuk solat subuh. 1 jam, kadang-kala ada 1 jam setengah, ada yang pondok pesantren yang amalkan 2 jam sebelum subuh, memberi laluan supaya orang siap-siap untuk laungkan, untuk siapkan solat subuh. Kerana azan saja tu menunjukkan masuknya waktu, bila orang tu nak solat pada waktunya. Jadi dia adakan tu, kiaskan kepada Sayyidina Osman, adakan azan untuk pemberitahuan tutup kedai, yang ini azan untuk pemberitahuan bangun. Jadi suara nadahnya memang ada. Kami pernah ke salah satu pondok pesantren di mana bila kita dengar azan, pagi sangat azan di tempat ni. Rupanya itu bukan azan subuh, azan kejut bangun tidur daripada siap-siapkan diri. Masih ada tempat hari ini laungkan azan sebelum subuh. Itu yang ke-24. 20, 21, 22, 23, 25. 25 sekarang ialah azan pada kenderaan yang lost control. Kenderaan kuda sudah hilang kawalan, atau unta dia lari tak berhenti, atau kereta lost control, kita picit apa semua tak jalan, motor, basikal, apa saja kenderaan kita naik yang lost control, maka digalakkan, sunnahkan untuk laungkan azan. Saya mengatakan galakkan kerana 5 yang akhir ni lebih pada galakkan. Yang tadi 20 tu sunnah, itu pun ada riwayat mengatakan yang satu tu puting beliung ke pemumi, ada mengatakan tidak. Jadi saya kumpulkan kerana ada juga pendapat imam-imam yang lain. Jadi 20 tu kuatlah, sunnah tu ada, tapi yang 5 ni digalakkan. Kebetulan yang tentang kenderaan yang lost control ini ada artikelnya. Seorang pemandu kapal terbang, juru terbang Malaysian, saya tak pasti apa dia, sama ada domestik atau jet, kemungkinan jet, saya tak ingat tulisan tu. Dia memberitahu yang kapal terbangnya termasuk kawasan Bermuda Triangle, termasuk, tak ada dalam perancangan tapi termasuk. Bila masuk saja dalam kawasan Bermuda Triangle, semua device dia down, semua reading dia semua habis jatuh, sampai minyak pun device jatuh.
Kapal terbangnya pun menjunam jatuh ke bawah. Dia teringat dulu kiainya mengajar, kalau kena lost control dalam kenderaan, launkan azan. Maka dia pun launkan azan dia. Dia launkan azan, sebaik saja azan belum habis, semua device dia up balik. Semua, minyak dia pun naik balik semua. Semua indikator naik balik. Rupanya itu perbuatan syaitan. Bermuda triangle ni, ada yang berpendapat di bawah itu ada jenis syaitan siluman yang besar. Ada mengatakan istana iblis di bawah tu, di mana apa saja daripada kenderaan manusia, kapal atau kapal terbang akan ditarik, tanda kemarahan dia, angkuh kebesaran di istana ni tidak boleh dilalui oleh makhluk manusia, dia marah. Maka itu adalah satu lumrah Bermuda Triangle, sampai orang-orang kafir pun tahu yang Bermuda Triangle ni tak boleh dilalui. Malah mereka yang spot dahulu kawasan tu bahaya untuk dilalui oleh apa jenis kenderaan pun. Jadi lebih kurang 25 ni lah 25 perkara yang telah kita sebutkan tadi adalah sebagai salah satu digalakkan kita laungkan azan. Dan dapat dilihat di sini bahawa laungan azan sebenarnya adalah spiritual firewall. Allah SWT jadikan azan untuk menjaga rumahnya, kerana dalam azan tu ada spiritual firewall. Dia menjaga dan bangunan tersebut daripada anasir-anasir tak nampak yang negatif. Jadi baguslah kita adakan azan di rumah kita tanpa mengganggu jiran-jiran sebelah. Setakat untuk kita dengar, keluarga kita dengar cukup. Jangan sampai kita azan terlalu kuat sampai beberapa blok pun dengar. Itu sudah mengganggu jiran-jiran yang bukan Islam, termasuk orang Islam sendiri pun mungkin tak setuju. Jadi setakat itu yang dapat kita kongsi bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat hidupkan syiar melaungkan azan di rumah masing-masing ketika ini adalah satu tradisi yang baik, trend yang baik, yang sangat sihat kerana kegunaannya begitu banyak sekali, malah dapat menghuraikan masalah kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan moga-moga Allah SWT menerima segala amal-amal kita ketika bulan puasa dan ketika dalam pantang COVID-19 ini, atau dalam kuarantin circuit mereka ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.